Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah, sebagaimana yang DJ Fat sebut tadi, hari Jumaat ni dijadikan sebagai hari ilmu. Kemudian kita berada di tahun yang baru, yang mana bukan setakat azam yang baru, bahkan kita kena sentiasa berazam untuk meningkatkan. Nak meningkat dan nak menambahkan ilmu kita, nak meningkat dan menambahkan amal kita. Ya. Sebab kita bukan setahun-setahun, bukan satu hari. Setiap saat, setiap minit, kita menghampiri hari kematian kita. Ya. Bukan kata setahun bukan. Bukan kata sehari bukan. Bukan tiap-tiap saat, tiap-tiap minit, kita menghampiri kepada hari kematian kita. Ya. Sebab yang akan datang dipanggil hampir. Kullu atin qarib, tiap yang mendatang hampir. Ya. Yang jauhnya adalah yang kita tinggal yang terdahulu. Masa yang terdahulu dia bertambah jauh. Adapun masa kematian kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azal, kita akan semakin hampir. Jadi kita kena sentiasa tanamkan azam, niat untuk menambahkan ilmu dan menambahkan amal. Azam niat ni bukan hanya azam niat buatnya tidak. Tu tak panggil azam, tak panggil niat seumpama tu. Itu panggil kadang-kadang letak saja je. Buatnya tidak, tu lebih kepada kita sebut ke angan-angan lah. Angan-angan nak berubah, nak bertambah ilmu, nak berubah, nak bertambah amal, tapi pelaksanaannya tidak ada. Itu bukan azam, bukan cita-cita, bukan niat yang niat kebajikan. Itu dipanggil angan-angan. Jadi insya-Allah lah kita sama-sama ambil kesempatan daripada slot Safinatun Najah kita ni, menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Jadi mudah-mudahan kita kesemua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita istiqamah dalam belajar dan istiqamah dalam beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi insyaAllah untuk slot minggu ni akan menyambung berkaitan dengan rukun Islam yang pertama. Berkaitan dengan rukun Islam yang pertama. Jadi kitab Safinatun Najah, edisi Jawi, muka surat 2, baris keempat daripada atas. Yang kita sebagaimana kita maklum, ada edisi Jawi dan ada edisi Hak Rumi. Jadi saya boleh beritahu hak edisi Jawi je lah. Kalau sidang pendengar menggunakan pakar hak edisi Rumi itu, kena tandalah kat mana yang kita akhiri. Kemudian insya-Allah kita akan mulai pada minggu-minggu hadapan tempat yang mana. Jadi saya ni sebenarnya beritahu muka surat ni kemudian dah. Masa saya belajar dahulu, kebanyakan gurunya tidak beritahu muka surat dengan baris. Mana dia buka kitab, dia terus jalan. Buka kitab, dia terus jalan. Cuma dalam ramai-ramai guru adalah guru saya yang dia beritahu muka surat dan juga beritahu baris. Jadi bila kita masuk dalam masyarakat ni, beritahu muka surat, beritahu baris tu sesuai dengan masyarakat kita. Ya. Kalau kita tak beritahu muka surat, baris berapa, dia kita duduk mengajar lama mana dah hidup cokek lagi.
Duk tanya kawan sebelah. Kak mana tak sesat. Kita duduk mengajar ni. Dia duduk tanya sebelah. Tanya sebelah pula. Tak tahu kat mana. Kita ada. Kita buka tapi tak tahu kat mana. Jadi nampak jadi bermasalah. Jadi pun tak apalah. Beritahu muka surat dan beritahu bagi. Jadi hak edisi Jawi ni muka surat 2 baik keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula rukun Islam itu 5. Pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak minggu lepasnya saya tekan berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, 2 kalimah syahadah menjadi asas kepada Islam. Asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Sebagaimana saya sebut hak slot yang terdahulunya, orang yang bukan Islam diberi taufik hidayah oleh Allah nak masuk Islam. Nak masuk Islam ni kewajipannya adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Nak masuk Islam dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah, maka sah Islam dia dan diiktiraf keislaman dia. Sembahyangnya belum, zakatnya pun belum, puasanya pun belum, mengerjakan haji pun belum. Tapi sudah sah Islam dia dan diiktiraf Islam dia dengan hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi seolah-olahnya Islam itu adalah 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu sah dari sebagai orang Islam. Dia kalaulah kita pakai rukun tu hak sebagaimana rukun wudu, rukun sembahyang contohnya, nak panggil wuduk lengkap. Ke-6 rukun wuduk, panggil wuduk lah. Lengkap 13 rukun sembahyang, barulah panggil sembahyang. Tetapi orang yang bukan Islam, nak masuk Islam, nak sah Islam, nak diiktiraf Islamnya, bukan tunggu lengkap ke-5 rukun. Hanya dengan mengucap 2 kalimah syahadah, maka sah dah dia sebagai orang Islam. Sehingga kan kalaulah masuk Islam, setakat masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyangnya tidak sampai ke sudah, zakat, puasa, haji tidak sampai ke sudah, sampai ke mati, tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun daripada permulaan mengucap 2 kalimah syahadah, sampai ke akhir hanya mengucap 2 kalimah syahadah sahaja. Rukun yang kedua sampai rukun yang kelimanya tidak ditunaikan. Sekalipun sah kekal ianya sebagai orang Islam. Jadi seolah-olahnya 2 kalimah syahadah tu Islam. Islam adalah 2 kalimah syahadah. Yang mana saya sudah sebut berulang kali, rukun syahadah menjadi asas kepada rukun Islam. Rukun syahadah menjadi asas kepada rukun Islam. Jadi orang yang bukan Islam, nak masuk Islam, wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun kita ni dia panggil Islam baka. Dia panggil Islam baka tau. Islam baka dengan makna Islam yang kita warisi daripada ibu bapa kita. Mana kita warisi daripada ibu bapa kita. Maknanya kita Islam bukan daripada lahir. Bukan dalam perut tu dihukumkan sebagai orang Islam dah. Macam mana contoh?
Maknanya mati dalam perut ibu 6 bulan ke atas. Lepas tu dikeluarkan kandungan yang sudah mati tu. Tapi 6 bulan ke atas. Ini balik pada hukum fiqh lah. Jenazah anak tadi tu adalah jenazah orang Islam. Walau anak tu mati dalam perut. Maknanya keluar tu dia mati dalam perut. Keluar tu macam mana, cara keluar pembedahan ke apa ke. Tapi maknanya mati dalam perut. Anak umurnya 6 bulan ke atas. Kandungan dalam perut ibu 6 bulan ke atas. Keluar anak yang mati dalam perut tu. Anak tu adalah orang Islam. Yang mana jenazah anak tu sebagaimana orang Islam yang dewasa. Sebagaimana orang Islam yang lain. Wajib dimandikan, dikapankan, disembahyangkan. Dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Walau matinya dalam perut ibu. Islam dia. Islam ambil daripada mana? Ambil daripada ibu dan bapa. Ambil daripada ibu dan bapa. Kita panggil Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Jadi makna kalaulah orang Islam dah yang warisi daripada ibu bapa, maka rukun yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Yang wajib pada kita orang Islam adalah terima bahawa dua kalimah syahadah adalah rukun Islam. Terima bahawa dua kalimah syahadah adalah perkara yang disyariatkan dalam agama kita. Itu saja. Adapun mengucap dua kalimah syahadah, kalau dalam luar daripada ibadah, hukumnya sunat. Adapun dalam sembahyang, itu berkaitan dengan rukun tasyahud akhir. Itu wajib kerana rukun sembahyang. Tapi mana luar daripada ibadah ni, kita mengucap dua kalimah syahadah, hukumnya adalah sunat juga. Maknanya, kalau seseorang yang tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah, sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, mana tak semayang lah. Kalau tak pernah mengucap dua kalimah syahadah, tak semayang lah. Tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Islam ambil mana? Islam yang diwarisi daripada ibu dan bapa. Situ. Islam yang diwarisi daripada ibu dan bapa. Walaupun tak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Itu hak orang Islam yang warisi daripada ibu dan bapa. Sehingga kan kalaulah ibu, ayah ataupun ibu masuk Islam, maka anak yang belum balik dihukum sebagai Islam tanpa perlu mengucap. Ini adalah hukum agama kita. Ayah masuk Islam, ibunya tidak. Kedua dia ibu bapa ni bukan Islam. Ibu sahaja yang masuk Islam, ayahnya tidak. Maka anak tu, anak yang belum balik, dihukumkan sebagai Islam. Islam mana? Turut Islam ayah ataupun turut Islam ibu. Ini cerita berkaitan dengan Islam yang diwarisi, yang dipusakai daripada ibu dan bapa. Walaupun tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah sekalipun. Kemudian saya nak sentuh sedikit lah. Ini sebagai peringatan lah. Ini sebagai peringatan. Kalaulah, kita bicara perkara lain sedikit lah, tapi berkait dengan dua kalimah syahadah. Kalau ada seseorang yang bukan Islam datang berjumpa dengan kita dan minta kita syahadahkan mereka. Nak mengucap lah, maknanya dia nak masuk Islam. Yelah kadang-kadang kawan kepada anak ke contohnya. Jadi jumpa dengan kita orang tua ni. Dia turut anak balik rumah. Dia pun jumpa dengan orang tua. Pak cik ke, mak cik ke. Saya ni nak masuk Islam ni. Ajarlah kepada saya. Ajar syahadah tu lah. Sebab saya nak masuk Islam. Ini sidang pendengar. Kena ambil perhatian molek. Kalau ada berlaku seumpama tu, maka wajib segera kita syahadahkan dia.
wajib segera kita syahadahkan dia. Jangan duk tangguh-tangguh walaupun sekejap. Syahadat ni. Jangan pula minum air perhabis dulu. Jangan. Jangan. Jangan tangguhkan. Sekarang ni dia beritahu dia nak mengucap dua kalimah syahadah. Dia nak masuk Islam. Kalau dia kata, Pocik, tolong kau bawa saya pergi kepada pejabat agama sebab saya nak mengucap di sana. Dia bukan minta kepada kita. Dia cuma minta kita bawa. Itu lain cerita. Kita bawa lah. Kita jangan tergesa-gesa pula takut dia jadi berubah fikiran. Dia minta kita bawa dia kepada pejabat agama. Kita bawa. Hak ni tak ni. Dia minta kita ajar mengucap. Maka kita wajib ajar segera. Pada ni. Jangan tangguh walaupun sekejap. Yang kata, minum ke air perhabis dulu. Lelah pun dah hilang lagi. Jangan. Ataupun, nak masuk Islam. Nak suruh pocik, mocik, ajar mengucap. Ginilah. Pergi mandi-mandi tukar baju dululah. Jangan. Dalam kitab, kalau kita menangguhkan ajar syahadah kepada orang bukan Islam, yang nak masuk Islam tertangguhkan, maka jadi murtad orang yang menangguhkan tadi. Wal-iyazabillah. Cuma hak dalam kitab tu kita kena ada sedikit huraian. Sekarang dia menangguhkan. Tadilah minum air dulu perhabis ke, berehat biar hilang lelah dulu ke, pergi salin baju mandi-mandi dulu ke, nak beradang lah ni, nak beradang ni. Nak dulu ke. Orang apa? Beradang bang, tak beradang. Pak tak faham beradang? Tak benar dengar tapi mungkin maksud dia kalau bagi tahu lain pula jadinya. Beradang ni bersungguh. Beradang maknanya bersungguh. Maknanya kan nak buat apa-apa kan kena beradang sikit. Beradang ni mana? Buat sungguh-sungguh lah. Tak tahulah. Ada pendengar tolong. Tak apalah. Maknanya dah lah takkan nak ajar mengucap begini ni. Pergilah mandi-mandi dulu, biar comel dulu, biar pakar beradang dulu. Mokcik pun nak pergi mandi-mandi dulu, nak pakar smart dulu ni sebab sambil-sambil nak ambil filem ke apa ke. Nak buat live ke. Ni nak buat live pun mana ambil filem untuk kenangan ke nak beradang. Dekat gambar. Jangan buat seumpama tu. Menangguhkan seseorang yang nak masuk Islam dan kita menyatakan jadi murtad orang ni alaizabillah. Tapi dia kena ada huraian. Murtad jikalau seseorang yang menangguhkan tadi direda dengan kekufuran dalam tempoh masa sedikit saja. Sekarang ni dia sudah nak keluar daripada kekufuran. Nak mengucap dua kalimah syahadah. Kita tangguhkan dahulu. Mana kita tangguhkan dahulu, dia masih lagi dalam kufur ni. Tak apalah, nantilah selesai minum air, selesai mandi, akan jadi masuk Islam lah. Tapi masa berjalan. Jadi dia menangguhkan dalam masa yang singkat, walaupun singkat, serta dia redha. Dia terima hati, dia setuju hati. Setakat kekal kafir dalam 5 minit, 10 minit. Dah selama ni pun duk kafir dah daripada lahir. Setakat tambah kafir 5 minit, 10 minit lagi ni. Alah, okey je. Kira halal. Kira halal. Maknanya dia redha dengan kafir tambah 5 minit. Kafir tambah 10 minit. Dia redha dengan kekafiran. Redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekafiran, jadi murtad orang tu. Alhamdulillah. Kalau dia redha. Ataupun kalau dia jahil, dia ingat ke, dah tak apa, tangguh sekejap. Dia tak redha dengan kekufuran, maka hukumnya haram. Haram, tetap haram. Ni kena ambil perhatian boleh. Haram, tetap haram. Tapi nak redha dengan kekufuran tu, tu tidaklah. Tapi dalam kitab kata, apabila seseorang yang nak masuk Islam, ditangguhkan, maka yang menangguh tu jatuh murtad. Nazabillah, kena hura jikalau ia redha. Maksudnya dia terima hati dengan kekufuran yang hanya tambah 5 minit. Hanya tambah 10 minit. Hak kafir tu lama dah. Allah tambah 5 minit, 10 minit. Allah. Dak. Tu manalah hak selama ni kupu kafir dah. Jangan begitu. Kena segera. Ataupun mungkinlah jahil satu. Ataupun mungkin dia jadi, nak buat macam mana ni?
tak pernah buat ni. Tak pernah buat. Tengok mungkinlah tengok orang syahadahkan seseorang mungkin pernah tengok. Bila tak pernah buat ni dia jadi apa? Dia jadi gamam. Tak Dia yakin lah. jadi tak yakin. Bukan dia jadi macam Kejut. nak buat macam mana ni? Ataupun dia beranggapan hak ni kerja Tok Imam ni. Syahadahkan seseorang. Maka dia pun tangguhkan. Hukumnya haram. Segera aja. Okay. Ajar segera. Kalau dia kata, Pak Cik, saya nantilah. Saya tengah fikir ni. Nanti kalau saya terbuka hati, saya nak Pak Cik, tolong syahadahkan saya. Lain ke tu? Yalah. Lain. Mana kita jangan gesa-gesa kan. Takut dia jadi setok pula kan. Jadi kalau dia kata nanti, kita pun galakkan dia. Tapi kalau dia kata saya nak masuk Islam sekarang, tunggu dahulu minayah habis. Tu hukumnya haram. Kalau tidak redha lah dengan kekafiran hak tambah lagi tu. Mana wajib ajar segera. Lepas tu kita nak sedap pula, kita panggil pula Tok Imam, kita buat pergi masjid pula. Tu terpulang lah. Tu terpulang. Mana kita biasa sahab kewajipan kita dahulu. Mana menyelamatkan seseorang daripada kekufuran, bawa masuk pada agama yang sebenar, agama Islam. Segerakan. Lepas tu, okey, gini ya. Pak Cik ni, gitulah ajar ni. Pak Cik lebih suka kalau kita pergi rumah Tok Imam pula. Tak apalah, bawa lah sebab dia Islam dah. Islam dah ni. Sah dah Islam dia ni. Cuma mungkin nak jadi sedap lagi ke contohnya dah. Kita orang tak biasa ni. Jadi kita pergi rumah Tok Imam ke, rumah orang pandai-pandai ke, tu tak apalah. Tapi jangan, kita Cik, nantilah kita pergi rumah Tok Imam. Jangan. Hak ni sebagai peringatan lah. Baik. Sebab ni biasa berlaku seumpama tu. Biasa. Kejut kalau orang tak biasa. Kejut. Buat macam mana? Buat macam mana apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia putus. Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak asyhadu tak boleh nak sebut. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dah. Yelah betul lah. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i kita, orang yang bukan Islam, nak masuk Islam, wajib, dia syarat dia kena asyhadu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sahaja tidak cukup syarat dalam mazhab Syafi'i. Mana wajib kita kena ajar dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga akhir hadis. Sehingga mengucap mereka bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam riwayat hadis yang lain, hadis sahih Muslim, hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasul, hingga berkata mereka la ilaha illallah. Satu riwayatnya hatta yashhadu alla ilaha illallah, sehingga mengucap mereka itu, sehingga mengsaksi mereka itu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tapi dalam hadis Muslim yang lain, hadis sahih Muslim, hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga berkata mereka manusia tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi mazhab Syafi'i kita wajib asyhadu, barulah sah Islam dia. Tapi kalau mazhab Maliki contohnya memada dengan la ilaha illallah. Jadi kalau kita nampak dia sebut asyhadu tu, nampak lidah dia telah lah. Tak boleh nak sebut. Ginilah. Sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar lepas dosa seperekat.
Lepas setakuk, lepas seperengkat. Kemudian dia okey dah. Tambah pula asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya itu faedah khilaf. Kalau kita duk tekan asyhadu, akhir dia kata payah Islam ni. Asyhadu pun tak lepas lidah dia. Takut tak jadi. Mana faedah khilafnya tak apalah. Kita tak payah sebut asyhadu. Sebutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar tenang molek. Kalau kita kata kok naik darat dulu molek, walau kita kira semula. Pandai ni. Tu. Mana biar naik darat dulu molek, tenang, ready molek, walau kita tak buat kira pula dengan asyhadu alla ilaha illallah. Mana hak tengah mula-mula tu, dia pun mula-mula, kita pun tengah terkejut ni. Terkejutlah kita ni. Tak pernah sepanjang umur hidup kita ni. Ada orang bukan Islam minta kita syahadahkan. Mereka pun yelah permulaan debar juga mereka. Kita pun debar juga. Takut bukan kata yang nak masuk Islam tu asyhadunya telo. Hak nak ajar pun asyhadu telo pun tak tahu dah. Main duk kejut Jadi biarlah kalau payah asyhadu, ambil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik darat lu settle molek steady molek, boleh kita kira semula. Dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma yang saya nak sentuh tadinya, peringatanlah kalau itu satu benda yang besar tu yang Tuhan kurnia kepada kita. Kita jelah tak pandai nak dakwah orang yang bukan Islam supaya masuk agama yang sebenar. Sebab saya pernah dengar dalam siaran yang cerita berkaitan dengan orang yang bukan Islam, dia masuk Islam. Dia kata selama dia berkawan dengan orang Islam, tak pernah sekali pun mereka ajak saya masuk Islam. Gitu. Yang jadi masuk Islam ni ada kerana yang lain. Taufik hidayah Allah ni macam-macam kerana lah Tuhan susung. Tapi dia kata selama berkawan dengan orang Islam, sekali pun orang Islam tak pernah ajak dia supaya keluar daripada kekufuran, masuk pada agama sunnah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah dia kata. Pada ni. Jadi apabila Tuhan hantar orang pada kita, Mokcik, saya nak masuk Islam. Ajarlah syahadah kepada saya. Tu satu rahmat yang besar, kurniaan yang besar Allah kurnia pada kita. Sebab apa? Sebab kita yang mulakan syahadah dia. Mana besar, mana pahala kita. Sebab kita yang mulakan keislaman dia. Kita yang tarik keluar daripada kekufuran kepada rahmat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni? Jadi kalau Tuhan nak guna seumpama tu, wajib segera kita syahadahkan. Kita ajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hak sebagai tambahan lah. Jadi kita balik semula kepada rukun syahadah yang pertama. Jadi kalau kita orang Islam yang warisi daripada ibu bapa, Islam kita bukan bermula daripada dua kalimah syahadah. Islam kita bermula daripada ibu dan ayah kita. Mana bukan bermula daripada dua kalimah syahadah. Kita pergi kepada rukun yang kedua. Selesai rukun yang pertama, rukun syahadah. Kita pergi pada rukun yang kedua, wa iqamus salah. Terjemahan dianya, dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Cuma beginilah, kalau kitab Safinatun Najah, hok saya pakai ni, hok Jawi, dia hok Arab atas, terjemahan bawah dia lalu. Kalau hok Rumi, dia Arab sebelah panjang ni, satu perenggang. Kemudian terjemah dia sebelah satu perenggang.
Jadi nak tempat berhenti tu payah sikit lah. Adapun kalau edisi Jawi, dia sebelah atas hok Arab, Safinatun Najah, terjemahan tu di bawah lalu dah. Di bawah. Kalau macam di sini, wa iqamus shalah, di bawah dia tu. Dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Bawah tu lalu. Mana kalau berhenti di sini pun, untuk slot minggu ni, kat mana pula nak sambung? Wa ita'uz zakah. Boleh tanda dah. Mana mudah sikit. Kalau hak edisi Jawi. Tapi gitulah, ada yang pakai, biasanya pakai hak Rumi. Biasa pakai Rumi sebab edisi Jawi ni, dia punya tulisan dia tu, terjemahan dia tu, panggil apa ni? Dia hak Arab tu straight. Terjemahan dia tu dia sengit. Dia sengit. Bau comel kat cara dia buat. Tapi tulisan tu lah mungkin condong dia condong. Dia hak Arab straight atas. Terjemahan tu dia sondong hak bawah. Dia condong. Tapi terjemahan tu betul-betul duduk di bawah hak Arab. Kalau hak Rumi ni, hak Arab satu perenggang sebelah, hak terjemah satu perenggang sebelah. Jadi hak Arab wa iqamus shalah. Hak terjemahan dia dan kedua mendirikan sembahyang ni kat mana nak jumpa, nak padu kan tak ni? Nak padu tu kat mana? Jadi kalau hak edisi Jawi boleh padu lalu. Atas tu hak Arab wa iqamus shalah, bawah tu terjemahan dan kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Dia boleh adu lalu dah. Itu je beza dia lah. Jadi rukun yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Di sini pun sebagaimana saya sebut sebelum ni lah, kita bukan hanya setakat nak nak bilang rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan. Kita nak perhalusi satu-satu. Ini pengajian kita orang yang dewasa lah, orang balik ngaji dia gitulah. Kalau hak jenis ngapa bilang tu hak budak-budak belum balik. Jadi rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Jadi sidang pendengar jangan lupalah hak takrifan kita terdahulu. Islam adalah terima zahir akan perkara agama. Iman, percaya hati akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelaksanaan mengerjakan suruhan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan dipanggil. Meninggalkan larangan yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ihsan. Jadi Islam terima perkara agama, terima zahir akan perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelaksanaan, kerjakan suruhan agama yang Nabi bawa datang, tinggalkan larangan agama yang Nabi bawa datang adalah bahagian ihsan. Jadi rukun Islam yang kedua ni, mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang ni maksud dia terima ke pelaksanaan. Jadi pergi kepada pelaksanaan. Jadi tak selarilah dengan takrifan Islam. Takrifan Islam terima perkara agama. Rukun Islam yang kedua, mendirikan sembahyang, berarti pergi kepada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah bahagian ihsan. Nak kira macam mana pula? Nak kira macam mana? Jadi, tu kata, hak sidang pendengar ni begitulah. Hak mana yang boleh turut, alhamdulillah. Hak mana yang agak lambat sedikit, usahakanlah. Usaha belajar molek dan boleh ulangi dengar kembali dalam FB Money FM. Adalah FB tu boleh dengar semula. Lepas tu hak terdahulu, hak takrifan, definisi Islam, terima zahir akan perkara agama, takrifan definisi iman, percaya hati akan perkara agama,
ihsan adalah pelaksanaan, hak tu boleh ulang balik hak selok-selok yang terdahulu. Sebab ada orang bagus dia himpunkan. Dihimpunkan jadi senang nak cari. Dihimpunkan, letak tarikh pun semua, letak tajuk. Lepas tu alhamdulillah lah tu. Lepas tu ada hak amir kulai tu. Makan kismis banyak-banyak. Apa? Makan ni makan koko minda lah. Koko minda. Makan kismis banyak-banyak. Biar supaya cergas sikit. Cergas sikit. Mungkin ingat balik Ha. Ustaz kata. Dan sekarang ni dahulu kita bicara Islam terima. Laksana, kerjakan bagi yang ihsan. Tiba-tiba rukun Islam adalah mendirikan sembahyang. Yang ketiga, memberi zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, mengerjakan haji. Kesemua tu adalah laksana, kerjakan. Jadi Islam dengan makna terima. Tiba-tiba rukunnya pergi kepada pelaksanaan. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, mengerjakan haji. Jadi waktu semua tu pelaksanaan. Jadi kalau kita nak selari takrifan Islam dengan rukun Islam, dia kena takdir ayat di hadapan. Dipanggil kena takdir mudhaf. Kena takdir ayat di hadapan. Mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Berpuasa Ramadan, yakni terima kewajipan berpuasa Ramadan. Mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan, terima kewajipan mengerjakan haji bagi mereka yang berkemampuan. Terima kewajipan itu rukun Islam. Apabila tidak terima, engkar kewajipan sembahyang, tidak ada satu rukun Islam, maka batal Islam dia, wa'iyadzubillah. Dia tak terima kewajipan sembahyang. Dia kata dia sembahyang tak wajib. Sebab apa? Sebab dia dengan Tuhan rapat dah, dia kata. Sembahyang dia tak wajib. Maka rukun Islam terima kewajipan sembahyang. Dia tak terima, maka tak ada satu rukun. Bila tak ada satu rukun, maka batal Islam dia. Terima kewajipan zakat. Tiba-tiba tak terima kewajipan zakat. Zakat buat apa? Dia bercocok tanam, tidak ada orang kampung tolong pun. Bila padi dia berhasil kena keluar zakat, dia engkar kewajipan zakat. Maka terbatal Islam dia. Puasa Ramadan apa kau? Buat seksa diri je. Sekarang ni kan kerja penat-penat ni. Tak ada dah kewajipan puasanya. Dia tak terima kewajipan puasa, maka batal Islam dia. Sebab apa? Sebab rukun. Bila tidak ada satu rukun, maka terbatal Islam. Terima kewajipan sembahyang. Terima kewajipan mengeluarkan zakat. Terima kewajipan berpuasa Ramadan. Terima kewajipan mengerjakan haji. Maka dia orang Islam. Sampai masa bersembahyangnya tidak. Zakatnya dia kedekut, tidak dikeluarkan. Puasa dia ponteng. Maknanya dia tidak ada bahagian ihsan. Tapi dia tetap orang Islam. Orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita nak selarikan antara rukun Islam dengan definisi Islam terdahulu, Islam terima. Maka rukun pun kena terimalah. Mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Berpuasa Ramadan, yakni terima kewajipan puasa Ramadan. Kemudian mengerjakan haji, yakni terima kewajipan mengerjakan haji. Ataupun boleh kekali hak rukun Islam dengan hak asal. Mendirikan sembahyang, kekal hak asal. Tanpa ditakdirkan ayat sebelum. Tanpa ditakdirkan mudah. Boleh. Tapi kita kena pakai pandangan yang menyatakan Islam adalah beramal. Islam bukan makna terima. Kalau saya sebut terdahulu, Islam dengan makna al-inqiyad wal-istislam. Turut, terima, serah bulat-bulat akan segala perkara agama yang datang daripada Allah. Tapi ada pandangan daif mengatakan, pandangan ni lemah. Tapi masyhur pandangan ni,
Islam adalah al-amal. Wakilal amal. Islam adalah beramal tu Islam. Mana beramal? Mendirikan sembahyang tu rukun Islam. Mengeluarkan zakat tu rukun Islam. Berpuasa Ramadan itu rukun Islam. Mengerjakan haji itu rukun Islam. Gitu. Boleh lah atas pandangan yang mengatakan Islam adalah kerjakan. Tapi timbul pula satu kemusykilan. Bila mendirikan sembahyang tu rukun Islam, mengeluarkan zakat tu rukun Islam, berpuasa tu rukun Islam, mengerjakan haji tu rukun Islam, apa dia rukun? Rukun apa dia? Apa dia rukun wudu? Apa dia rukun sembahyang? Rukun tu apa makna? Apa dia rukun iman? Apa makna rukun? Makna rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah sesuatu perkara. Barang yang terhenti atasnya oleh sah sesuatu perkara. Nak sah wudu, kena lengkap 6 rukun. Nak sah semayang, kena lengkap 13 rukun. Nak sah iman, kena lengkap 6 rukun. Jadi nak sah Islam, kena lengkap 5 rukun. Mana rukunnya? Mendirikan semayang. Kalau tak semayang, tak ada satu rukun. Kalau tidak mengeluarkan zakat, tak ada satu rukun. Kalau tidak berpuasa, jadi macam mana? Rukun tak ada. Adakah kafir orang yang tidak semayang? Adakah kafir orang yang tidak mengeluarkan zakat? Adakah kafir orang yang tidak berpuasa? Adakah kafir orang yang tidak mengerjakan haji yang berkemampuan tadi? Dok kafir. Dok kafir pula tadi kata rukun. Ni dia panggil bukan rukun hakiki. Ini dia panggil rukun urfi. Rukun pada panggilan sahaja. Jadi seolah-olahnya besarnya mendirikan sembahyang seperti rukun. Tiada kau duduk sembahyang macam mu tak ada Islam. Gitu seolah-olah. Bukan rukun yang hakiki. Bukan rukun yang sebenar-benar. Sebagai rukun wuduk, rukun sembahyang, rukun iman, itu rukun sebenar-benar. Tak ada satu je, tak sah wuduk. Tak ada satu je, tak sah sembahyang. Tak ada satu je, tak sah iman. Itu rukun yang sebenar. Jadi rukun Islam, kalau dengan makna mendirikan sembahyang, dipanggil rukun urfi. Kemudian insya-Allah lah, di slot akan datang, saya akan mengulangi balik hak pembicaraan slot minggu ini sebelum saya menyambung hak pembicaraan kepada rukun Islam yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan ketiga memberi zakat. Wallahu a'lam. Baik, jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar atas perkongsian ilmu pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kepada anda semua yang ada di ruangan Facebook Manis FM. Kata Hamidah Abu Cik, alhamdulillah dapat notification. Jadi penting sebenarnya untuk anda semua yang dah pun follow Facebook Manis FM untuk anda on notification tu, sebab kalau anda nak bersama dengan saya di Synergy Express setiap pukul 5 petang, InsyaAllah hampir 5.30 minit petang, kita akan kupaskan isu-isu semasa yang berkaitan dengan kesihatan, ekonomi, agama dan sebagainya. Jadi kepada anda semua juga yang belum lagi muat turun aplikasi Sweet Plus yang ada di belakang saya ni, yang berwarna purple tu, jadi anda boleh muat turun sekarang di Google Play dan juga di App Store, kerana ianya adalah percuma untuk dengarkan Manis FM di mana sahaja anda berada. Dan apa yang menariknya aplikasi Sweet Plus ini, di mana kita ada podcast. Dekat situ anda juga boleh tambah ilmu agama anda, kerana kita ada slot bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Dalam slot Sakinah, kita ada slot Siti Khadijah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Asma binti Datuk Harun. Juga kita ada kuliah subuh bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Kita juga ada santai bersama Ustaz Said Nur Hisham. Jadi buat turun sekarang aplikasi Sweet Plus, kerana segala-galanya ada di sana untuk anda membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan Islam, artikel yang berkaitan dengan isu-isu semasa juga kita ada selitkan di aplikasi Sweet Plus ini. Jadi jutaan terima kasih kepada anda semua yang hadir di ruangan Facebook Manis FM, antaranya yang pastinya setiap minggu bersama dengan kita, Puan Maria Muhammad kita katanya alhamdulillah terima kasih Ustaz dan Encik Fad. Sama-sama, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua, dan juga nak minta jasa baik tuan-tuan dan juga puan-puan yang ada di ruangan Facebook Manis FM. Nak dapatkan pahala mudah pada waktu ini, kongsikan, share saja ataupun ajak sebenarnya jiran-jiran, sahabat-sahabat
kawan-kawan sepejabat dan sebagainya di grup WhatsApp, ajak mereka untuk setiap hari Jumaat pukul 6 petang sama-sama kita mempelajari program Talaki Safinatun Najah ini bersama dengan Ustaz setiap minggu, setiap hari Jumaat. Jadi kepada anda semua, kita nak tutup hari ini sesi kita, pembelajaran kita bersama dengan Ustaz, doa penutup pada petang ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.